PAP di JRC Jalan Besar ditentang oleh Parti Suara Rakyat. Dalam siaran politik kawasan undi malam ini, hanya Ketua Parti Lim Tian yang berucap. Antara lain, parti tersebut membidas dasar-dasar imigresen dan cara Menteri Tenaga Manusia menangani penularan COVID-19 di dormitori-dormitori pekerja asing. The first foreign worker got infected in February. She should have known then of the dangers of infection spreading in densely crowded dormitories. But she either did not care or she was careless and she allowed the event to happen. Calon PAP bagi JRC Jurong, Rahayu Mahzam berkata pasukannya komited untuk membantu anggota masyarakat yang susah terutama sekali dalam tempoh sukar seperti sekarang. Di Jurong, kami komited untuk terus memastikan kami dapat membantu mereka yang ditimpa kesusahan. Kami juga ingin terus melihat masyarakat kita maju. Ada pelbagai program dan inisiatif termasuk program-program M Kuasa 3 seperti kelas matematika yang membantu ibu bapa untuk mengajar anak mereka dan juga projek SO iaitu program mentoring untuk belia. Kami mahu terus membina di atas usaha ini, terutama sekali dalam masa-masa sukar seperti sekarang. Kami sedia untuk terus berkhidmat kepada penduduk Jurong dan ingin melalui segala cabaran bersama. Calon Liana Damira dari Parti Titik Merah Bersatu berkata, tumpuan partinya adalah untuk mewujudkan kerjaya, bukan hanya peluang pekerjaan. Kami tahu ramai pengundi di Jurong prihatin dengan pekerjaan dan keamanan pekerjaan mereka. PAP pula berpendapat bahawa bentuk kebajikan yang terbaik adalah untuk bekerja. Adakah ini bermakna anda perlu mengambil dua pekerjaan untuk menyarai hidup yang selesa? Atau adakah ini bermaksud anda perlu sentiasa takut dan kehilangan pekerjaan anda dan ketinggalan? Kami di RDU tidak setuju bahawa kebajikan harus dikaitkan dengan pekerjaan. Lagi 136 kes baru COVID-19 dilaporkan, 18 di kalangan masyarakat. Polis sedang lakukan siasatan terhadap calon parti pekerja Raisa Khan kerana didakwa buat komen-komen galak permusuhan antara kumpulan kaum dan agama. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Lights Camera Singapore presents, in a mall where many people come and go. Everyone is here for different reasons. For my husband. And as diverse as their backgrounds may be, the mall is where they become linked to one another. Lights Camera Singapore. Our feature film, Gone Shopping. Tuesday at 10:15 p.m. on 5. Lights Camera Singapore is also available on demand for free on MeWatch. One of the greatest sufferings which people with disability face is loneliness. Hello everybody, my name is Michael Tan. I'm a director with my own company. Currently I'm also a volunteer, assistant treasurer with Singapore Association of Visually Handicapped. During this COVID period, our friends with disability, they're faced with a lot of challenges. They can't do a lot of things independently, and social distancing is also a challenge to them, especially those who are visually impaired. So by giving them food, masks, groceries and all that, we hope to make their tough time more bearable. Many of them are living in very appalling living conditions and do not have enough food. So we have to do something to help, no matter how tough it was. Here's to all the heroes who selflessly and tirelessly go through great pains for others. Together, we will get through this. Thank you.
Panadol Extra, fighting tough pains together. Stay strong, Singapore. Selamat bertemu kembali. Parti Demokratik Singapura SDP telah mematuhi arahan pembetulan yang dikeluarkan pejabat POFMA. Arahan itu dikeluarkan kerana SDP memuat naik kenyataan-kenyataan palsu di akaun Facebook parti itu. Namun SDP mahu memohon untuk membatalkan arahan tersebut atas alasan bahawa kesimpulan yang dibuat boleh dipertikaikan. Arahan tersebut dikeluarkan bagi dakwaan palsu di Facebook SDP yang menyatakan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif HDB Dr. Cheong Koon Hian berkata pada 2018 bahawa jumlah penduduk Singapura akan meningkat kepada 10 juta menjelang tahun 2030. Menurut SDP, ia hanya menukil satu artikel dari Straits Times pada tahun 2018. Walaupun Dr. Cheong bercakap tentang kepadatan sesuai didiami dan bukan kepadatan penduduk. Ia memberi gambaran ada rancangan untuk menaikkan jumlah penduduk daripada 5.7 juta kepada 6.97 juta. SDP menghargai PAP tidak merancang hendak menaikkan jumlah penduduk kepada 10 juta atau 6.9 juta orang. Namun memandangkan jumlah penduduk kini menjadi satu isu adalah baik untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkara tersebut. Polis sedang melakukan siasatan terhadap seorang calon parti pekerja di GRC Sengkang, Raisa Han, kerana didakwa membuat komen-komen di media sosial yang menggalakkan permusuhan antara kumpulan-kumpulan kaum dan agama. Dua laporan polis telah dibuat terhadap beliau. Cik Raisa didakwa berkata penguatkuasa undang-undang negara ini melakukan diskriminasi terhadap rakyat tempatan dengan memberi layanan berbeza di bawah undang-undang kepada orang-orang Cina yang kaya serta orang kulit putih. Mengenai keputusan mahkamah dalam kes Gereja City Harvest, Cik Raisa dilaporkan berkata bahawa golongan minoriti dipenjara tanpa belas kasihan dan pemimpin-pemimpin masjid diganggu, sedangkan para pemimpin gereja yang menggelapkan dana sehingga 50 juta dolar dibebaskan. Pejabat Peguam Negara telah menasihati pihak polis bahawa komen-komen seperti itu mungkin merupakan satu kesalahan kerana mencetuskan permusuhan antara kumpulan-kumpulan kaum atau agama. Kementerian Kesihatan MOH melaporkan 136 kes baru COVID-19 di negara ini. Sebahagian besarnya para pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. Dalam laporan awalnya, MOH juga menyatakan 18 daripada kes-kes baru itu adalah jangkitan dalam masyarakat. Mereka terdiri daripada 6 rakyat atau penduduk tetap Singapura dan 12 pemegang pas kerja. 5 daripada mereka merupakan kontak rapat dengan kes-kes sebelumnya dan sudah pun dikenakan kuarantin. Ada juga 7 kes import, kesemuanya telah diberi notis jangan keluar rumah SHN setibanya di negara ini. MOH akan memberikan lebih banyak maklumat kes-kes baru itu pada malam ini. Dan sehingga tengah hari tadi, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini sebanyak 44,800. Bagaimanapun, sehingga semalam lebih 40,100 pesakitnya sudah sembuh sepenuhnya. Lebih 4,300 pesakit lagi telah diasingkan di kemudahan-kemudahan masyarakat. 204 pesakit masih di hospital dan 2 dalam keadaan kritikal. Sejauh ini, 26 pesakit telah meninggal dunia. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menghentikan ujian menggunakan ubat penyakit malaria hidroksiklorosin dan gabungan ubat merawat penyakit HIV terhadap para pesakit COVID-19. WHO mendapati ubat-ubat itu tidak dapat mengurangkan kadar kematian pesakit COVID-19. Keputusan itu tambahnya tidak meliputi kajian-kajian lain yang menggunakan ubat-ubat tersebut bagi para pesakit di luar hospital. WHO sedang mengetuai satu lagi ujian terhadap potensi ubat antivirus Remdesivir bagi merawat pesakit COVID-19. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.